أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بتعاليمه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Tuan Nazir ataupun Tuan Pengurusi Masjid At-Taqwa Taman Tun Dr. Ismail Kuala Lumpur, bersama dengan ahli jawatan kuasa masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, para alim ulama, pemimpin-pemimpin masyarakat, muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita mengatur syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini ana diberi amanah oleh pihak masjid melalui Ketua Biro Dakwah dan Pendidikan Masjid yang telah menghubungi ana untuk kita buat satu slot pengajian berkitab secara bulanan di Masjid At-Taqwa ini pada setiap hari Sabtu yang pertama dalam kuliah maghrib. Pada awalnya beliau bertanyakan kepada ana, kitab apa yang ustaz nak bawa. Lalu ana cadangkan beberapa kitab lah. Yang pertama ana cadangkan kitab Rihlatun ila Daril Akhirah, Perjalanan Manusia Menuju Hari Akhirat, yang ditulis oleh Syekh Abu Ammar Mahmud Al-Misri. Lalu kata Ketua Biro Dakwah Masjid, kitab tersebut yang tema yang sama sudah ada yang bawa di masjid kita ini. Lalu dicadangkan kitab yang kedua, kitab Tafsir Al-Munir, fokus pada juz yang ke-30 sahaja, yang ditulis oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu ta'ala. Dan kata beliau, kitab tafsir banyak dah dibawa di Masjid At-Taqwa. Jadi saya cadangkan kitab yang ketiga yang berada boleh jadi di depan kita ini ataupun di tangan tuan-tuan. Nama kitabnya, kalau kita tengok di depan, Mukhtasar Syu'abul Iman Lil Baihaqi. Dan beliau bersetuju. Mukhtasar dengan makna ringkasan, Syu'abul Iman, cabang-cabang iman, yang mana kitab cabang iman ini asalnya ditulis oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala, yang mana tuan-tuan, Imam Al-Baihaqi menulis kitab cabang-cabang iman sebanyak, dalam bahasa Arabnya ada 7 jilid. 7 jilid ni senang tak kita nak belajar di Masjid At-Taqwa? Payah dah. Nak bawa 7 jilid ni payah. Maka datanglah seorang ulama. Kalau kita tengok di depan ni ditulis namanya Imam Al-Qazwini Asy-Syafi'i. Imam Al-Qazwini dia ringkaskan daripada kitab yang asalnya 7 jilid tadi. Maka diringkaskan daripada kitab 7 jilid, kemudian diringkaskan menjadi satu kitab yang kecil yang berada di tangan kita dan diterbitkan dalam bahasa Melayu oleh pihak penerbit namanya Icon Syabab. Lalu insya-Allah setiap hari Sabtu minggu yang pertama kuliah maghrib kita akan bincangkan kitab Mukhtasar Syu'abul Iman Lil Baihaqi, bermula pada malam ini tanggal 2 Oktober 2021 bersamaan dengan 25 Safar 1443 Hijrah. Kitab ni banyak tempat dah ana khatam. Yang terbaru minggu lepas di Surau As-Siddiq di Bandar Tun Hussein On. Dalam 25 pertemuan kita khatam kitab tersebut setelah 2 tahun 5 bulan kita baca. Dan ada anak khatam pada tahun ini, awal tahun di Masjid Negara dalam kuliah duha. Dan sebelum tu lagi kita pernah khatam di banyak tempat, antaranya di Masjid Negeri Shah Alam dalam kuliah duha. Ana tuan-tuan, ana kenalkan diri ana Wan Abdul Halim bin Wan Muhammad Yusof. Sekarang ini bertugas sebagai naqib ataupun ketua imam
di Masjid Saidina Osman Ibnu Affan, Bandar Tun Razak, Kuala Lumpur. Jadi nakib masjid kita ni siapa sekarang? Ustaz Barakat kan? Ustaz Barakat dah. Sebelum ni Ustaz Barakat kan? Sebelum Ustaz Barakat katanya pindah sini kan? Betul kan? Ustaz Barakat. Sekarang Ustaz Barakat kan? Sebelum Ustaz Barakat, Ustaz Saufi kan? Itu kawan-kawan yang sama kita sebagai nakib di masjid yang ditempatkan di seluruh masjid di wilayah-wilayah persekutuan, insya-Allah kawan-kawan. Insya-Allah tuan-tuan, malam ni kita bincangkan kitab ringkasan daripada kitab Imam Al-Baihaqi rahimahullah taala. Ana bawa malam ni sebanyak 40 buah kitab. Sesiapa yang mendapatkan boleh untuk mengikuti pengajian berkitab ini. Harganya RM25. Ditulis di kitab belakang harganya RM25. Anda dapatkan daripada pihak pencetak yang berada di Seri Kembangan, yang mana cetakannya ini sudah masuk pada cetakan yang keempat. Silakan. Cetakan yang keempat. Anda kenalkan sikit kitab ini sebelum kita masuk kepada 77 cabang iman yang disebut oleh Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab ni asalnya tuan-tuan ditulis oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala. Imam Baihaqi ni mazhabnya mazhab Asy-Syafi'i, mazhab Syafi'i. Sehingga kan ada satu kata-kata yang masyhur berkenaan dengan Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala. Kata-kata ni sungguh cantik kalau kita nak catat. Ia diungkapkan oleh guru Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala yang bernama Imam Al-Haramain. Imam Haramain meninggal dunia tahun 505 Hijrah. Kata Imam Al-Haramain, semua yang bermazhab Syafi'i, mereka itu terhutang budi kepada Imam Syafi'i. Tetapi Imam Syafi'i itu sendiri pasti dia akan terhutang budi kepada Imam Al-Baihaqi. Faham tak kata-kata ni? Yang bermazhab Syafi'i, kata Imam Al-Haramain, dia akan terhutang budi kepada Imam Asy-Syafi'i. Tetapi Imam Syafi'i itu sendiri dia akan terhutang budi kepada Imam Al-Baihaqi. Apa sebab? Kerana Imam Al-Baihaqi menulis satu kitab, nama kitab Ma'rifatus Sunan wal Athar. Kesan-kesan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kata-kata sahabat yang dijadikan pendalilan dalam mazhab Syafi'i diringkaskan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala. Siapa Imam Al-Baihaqi? Penulis kitab yang kita nak jadikan sebagai rujukan dalam pengajian berkitab kita, insya-Allah. Imam Al-Baihaqi dia lahir pada tahun 384 Hijrah. Ana ringkaskan biodata dia sebelum kita masuk kepada perbincangan kita. Kita kenal dulu penulis dia. Dia lahir pada tahun 384 Hijrah dan dia meninggal dunia pada tahun 458 Hijrah ketika usianya 74 tahun. Dia lahir di mana? Di Khurasan. Di Khurasan. Khurasan ni di mana tuan-tuan? Kalau kita tengok peta dunia sekarang ni, jumpa tak negara Khurasan? Tak ada dah. Kita pergi travel agent kan. Awak nak pergi ke mana? Kita katakan pada travel agent, saya nak pergi ke Khurasan. Garuk kepala dia. Sebab apa? Khurasan sekarang ni tak ada dah. Orang dulu-dulu dia letak negara yang dia lahir di mana? Min wara'in nahar. Negara yang terletak di belakang sungai. Apa yang kita nak tentukan kan? Lalu negara-negara tersebut bila kita tengok di peta dunia sudah tidak ada dah. Tapi Khurasan berada di mana? Ada pendapat mengatakan ia berada di Iran, berada di Iran. Dan meninggal dunianya Imam Al-Baihaqi ini di Naisaburi, di Naisaburi. Itu sedikit sebanyak tentang biodata pengarang kitab yang kita jadikan rujukan dalam pengajian berkitab kita, insya-Allah. Nama sebenarnya Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Abdullah Al-Baihaqi. Al-Baihaqi itu merupakan gelaran kepada dirinya sesuai dengan tempat yang dia lahir. Nama kota tersebut kota Baihaq.
lalu disandarkan kepada tempat kelahirannya, lalu disebut sebagai Al-Baihaqi. Macam kita kan Syekh Nuruddin mana? Al-Banjari, sebab lahirnya di Banjar. Syekh Daud Al-Fatani. Al-Fatani itu bukan namanya, Al-Fatani itu tempat kelahirannya. Imam An-Nawawi itu bukan namanya, An-Nawawi itu disandarkan kepada tempat kelahirannya di mana? Di Nawa yang terletak di Syria. Begitu juga Imam Al-Baihaqi, namanya bukan Baihaqi, namanya yang sebenar Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Abdullah, tetapi lebih dikenali sebagai Al-Baihaqi sesuai dengan tempat kelahirannya, iaitu di kota Baihaq. Jelas tuan-tuan? Ini anak kenalkan sikit biodata pengarang kitab kita, insya-Allah. Kita buka muka surat yang pertama dalam pengajian berkitab kita ini, berkenaan dengan 77 cabang iman. Boleh jadi jemaah tertanya-tanya, Ustaz, kenapa cabang iman ini 77? Kenapa bukan 60? Kenapa bukan 80? Kenapa bukan 90 cabang kesempurnaan iman? Mana dalil yang menunjukkan cabang iman itu ada 70? Dalilnya berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahihul Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'una atau bid'un wa sittuna syu'batan." Iman itu, tuan-tuan boleh rujuk hadis ini dalam aluan penterjemah, diletakkan di depan ni pada muka surat aluan penterjemah. Kita tengok awal sekali, aluan penterjemah ada ditulis, ada tak jumpa? Bawah sekali tu ada hadis kan? Hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, al-imanu iman bid'un wa sab'una atau bid'un wa sittuna syu'batan. Iman itu mengandungi lebih daripada 70 kesempurnaannya, ataupun lebih daripada 60 kesempurnaannya. Jumpa tak? Kalau tulisan romannya X1X ada awal sekali aluan penterjemah, ada tak sesiapa jumpa? Ada? Okey, ada. Aluan penterjemah ada ditulis hadis, sumber pendalilan. Jumpa tak? Ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut iman itu mengandungi lebih daripada 70 cabang ataupun 60 lebih cabang. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah. Cabang iman yang paling utama adalah la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'anil tariq. Dan cabang iman yang terendah iaitu membuang kotoran di jalanan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu itu menjadi salah satu daripada cabang iman. Berdasarkan hadis inilah tuan-tuan, Rasulullah sebut iman ni ada lebih 70 cabang ataupun lebih 60. Ulama bincang, sebab apa Rasulullah tidak tentukan nombor yang spesifik, 75 kah, 78 kah, tapi Rasulullah sebut lebih 70. Apa sebab? Sebabnya, hikmahnya agar ulama yang hidup terkemudian mereka berusaha berjihad menuntut ilmu, lalu mencari di manakah letaknya cabang-cabang iman yang disebut di dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hikmahnya supaya ulama yang terkemudian mereka berjihad menuntut ilmu. Salah satunya adalah Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala. Bila dia cari dalam 30 juz Al-Quran, bila dia cari di dalam kitab-kitab hadis, maka disimpulkan cabang kesempurnaan iman itu adalah sebanyak 77 cabang. Jelas tak ni perbincangan dia?
Kenapa 77? Kerana Rasulullah sebut lebih daripada 70. Lalu ulama simpulkan lebih 70 adalah sebanyak 77 cabang iman. Faham setakat ni? InsyaAllah. Kita buka muka surat yang pertama, kita tengok. Cabang iman yang pertama, muka surat yang pertama. Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jumpa tak? Jumpa Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, adab kita bila kita nak baca ayat Al-Quran, jangan terus kita baca ayat Al-Quran melainkan mulakan dengan ta'awuz ataupun isti'adah. Lalu kita katakan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ataupun lafaz isti'adah yang lain a'udzu billahi samii'il alim minasy syaithanir rajim, ataupun lafaz isti'adah yang lain macam-macam. A'udzu billahil azim minasy syaithanir rajim, macam-macam boleh. Tetapi yang sentiasa dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah Taala berfirman, wal mu'minun kullun amana billah, dan orang yang mukmin itu, golongan mukmin itu semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-285. Persoalannya tuan-tuan, apa makna iman? Ini kita tulis dalam catatan kita. Apa makna iman? Kita kata kita beriman, kita faham tak apa makna iman? Iman antara maksudnya sebagaimana dinyatakan dalam kitab Usulul Iman wal Islam oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili, makna iman apabila mengandungi 3 komponen yang utama. Apa dia? Komponen yang pertama iman, ma waqara fi qalbi, apa yang diyakini dalam hati. Tapi digelar dia berimankah hanya dengan satu komponen ini? Belum cukup. Iman yang sempurna apabila dia lengkap 3 komponen yang utama. Yang pertama, ma waqara fi qalbi, apa yang diyakini dalam hati. Yang ni tak nampak. Betul tak? Tak nampak. Tak nampak ni dalam hati ni. Kemudian komponen iman yang kedua, iqraru bil lisan. Dia perlu buktikan dengan lisan, dengan kata-kata. Cukupkah membuktikan dengan kata-kata sahaja lalu dia digelar beriman? Belum cukup. Faham tak? Belum cukup lagi. Maka komponen yang melengkapkan iman itu yang ketiganya, wal amalu bil arkan, iaitu dibuktikan dengan anggota badan melalui amal-amal salih. Apabila lengkap 3 komponen ini, yakin dalam hati, syahadah dibuktikan dengan lisan, dibuktikan dengan anggota badan dengan melakukan amal soleh, maka barulah seseorang itu disebut sebagai seorang mukmin. Faham tak? Jelas insya-Allah. Tuan-tuan, kalau kita tengok kan, 6 rukun iman. Beriman pada Allah, Rasul, Al-Quran, kitab kan, malaikah, takdir, qada dan qadar, hari kiamat. Benda tu semua tak nampak, semua dalam hati kan. Itu dalam hati. Kemudian apakah yang membuktikan seseorang itu beriman? Datangnya rukun Islam yang 5. 6 rukun iman itu dalam hati, tak nampak. Datang 5 rukun Islam. Rukun Islam yang pertama, syahadah, ungkap dengan lisan, la ilaha illallah. Kemudian 4 lagi rukun Islam,
empat rukun Islam itulah yang dibuktikan dengan amal-amal perbuatan anggota badan. Apa dia? Solat, zakat, puasa, haji. Bila bergabung rukun iman yang 6 dengan rukun Islam yang 5, lalu lengkaplah komponen iman yang 3 tadi. Apa yang ada dalam hati, apa yang dilafazkan dengan lisan, apa yang dibuktikan dengan perbuatan. Jelas setakat ni tuan-tuan? InsyaAllah. Ada golongan mereka katakan, aku sudah beriman, tapi dia tidak solat. Betul tak orang yang beriman tapi dia tak solat? Betul tak? Ini tidak betul. Sebab apa? Tidak lengkap komponen imannya. Golongan inilah dikenali sebagai, kalau dulu dikenali sebagai kelompok Murji'ah. Tuan-tuan pernah dengar tak? Ada pecahan kumpulan, nama kumpulannya Murji'ah. Kalau kita pergi ke Rus, pendaftar pertubuhan hari ini kan, ada tak pertubuhan namanya Murji'ah? Sekarang ni sudah tak ada. Sekarang ni dia rebranding. Kalau dulu namanya Murji'ah, kalau sekarang kelompok ini dikenali sebagai kelompok liberal. Pernah dengar perkataan liberal? Apa kata liberal? Iman hanya dalam hati, tidak ada kaitan dengan amal. Apabila golongan memisahkan antara iman dengan amal, maka komponen imannya belum lengkap. Jelas tak? Kalau dulu namanya Murji'ah. Siapa Murji'ah? Orang yang memisahkan antara iman dan amal. Aku sudah bersyahadah la ilaha illallah, aku yakin tidak ada Tuhan selain Allah, kenapa kamu tak salat? Lalu jawabnya, iman dalam hati. Betul ke demikian? Salah. Kalau dulu namanya Murji'ah, sekarang ini di rebranding, dijenamakan baru dengan kelompok liberal, dengan mengatakan iman tidak ada kaitan dengan amal. Na'udzubillah min zalik. Kenapa awak tak tutup aurat? Yang penting saya sudah beriman, jawabnya. Ini jawapan-jawapan kelompok liberal yang memisahkan antara amal soleh dengan iman. Sedangkan orang beriman itu, innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Sesungguhnya orang beriman, apa tanda dia beriman? Apabila dia buktikan dengan amal-amal yang soleh. Jelas tuan ayat yang pertama ni. InsyaAllah. Wal mu'minun, orang beriman itu semuanya beriman kepada Allah Ta'ala. Kita pergi ayat yang kedua. Ayat yang kedua, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman. Kitab kita ni tuan-tuan, kitab ringkasan sebenarnya. Hanya didatangkan dalil Al-Quran, datangkan dalil hadis, kemudian perlu kepada syarahan. Sebab asal kitab ni 7 jilid. Kalau kita nak belajar 7 jilid ni memang tak habislah. Lalu Imam Al-Qazwini dia ringkaskan daripada kitab yang 7 jilid tadi, dia ringkaskan, dia ambil dalil Al-Quran, dia ambil dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perlu kepada syarah. Dah. Dalil yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Seperti biasa adab kita nak baca Al-Quran, mulakan dengan ta'awuz. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billah. Surah An-Nisa ayat yang ke-136. Wahai orang yang beriman, berimanlah kamu semua kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Tuan-tuan, kalau kita tengok di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala guna lafaz ya ayyuhalladzina amanu. Lafaz ini digunakan sebanyak 65 kali. Kalau kita hitung, kita kira lafaz ya ayyuhalladzina amanu berapa kali Allah Ta'ala gunakan? 65 kali. Lalu Allah Ta'ala sebut aminu billah, hendaklah kamu beriman
kepada Allah dengan sebenar-benar keimanan. Tuan-tuan tulis di nota kita. Di kitab kita tu ada sikit catatan. Kita tulis apa maksud beriman kepada Allah. Apa maksud beriman kepada Allah? Yang pertama, maksud beriman kepada Allah maknanya menafikan adanya Tuhan yang lain selain daripada Allah. Itu maknanya. Ini maksud yang pertama. Bila Allah Ta'ala katakan aminu billah, hendaklah kamu beriman sebenar-benarnya kepada Allah. Apa makna beriman kepada Allah? Maknanya la ilaha illallah. Nafikan dahulu adanya Tuhan yang lain selain daripada Allah. Yang kamu katakan Tuhan itu adalah matahari, lah, bukan. Yang kamu katakan Tuhan itu adalah gunung, lah, bukan. Yang kamu katakan Tuhan itu adalah Nabi, lah, bukan. Siapa Tuhan? Illallah. Tuhan yang sebenar adalah Allah. Sebab itu Islam datangkan dahulu menunjukkan keberanian, penafian dahulu. Biasanya kita sukar untuk mengatakan tidak. Bila bos kata, bos arahkan awak kena buat sekian-sekian, berani tak kita katakan? La, tidak. Biasanya kita tak berani. Tapi Islam menunjukkan keberanian dengan kamu nafikan dahulu adanya Tuhan yang lain. Tuhan yang sebenar adalah Allah. Itu makna yang pertama. Makna yang pertama, aminu billah, beriman kepada Allah. Yang kedua, makna beriman kepada Allah, meyakini Allah itu Rabbul Alamin. Apa makna Rabbul Alamin? Rabb dalam bahasa Arab, bila Allah Ta'ala gunakan perkataan Rabb dalam bahasa Arab, dia mengandungi 3 makna. Makna Rabb yang pertama, Allah yang menciptakan aku. Makna Rabb yang kedua, Allah yang beri rezeki kepada aku. Makna Rabb yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah yang mengatur seluruh kehidupan aku. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-qayyum itulah Allah yang mengatur seluruh kehidupan makhluknya. Makna Rabb dalam bahasa Arab ada 3 maksud. Kita bacakan dalam solat kita tadi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam. Apa makna Rabb? Rabb yang pertama, Allah yang ciptakan kita. Rabb yang kedua, Allah Ta'ala yang kasih rezeki kepada kita. Rabb yang ketiga, Allah yang mengatur seluruh kehidupan kita. Lalu makna beriman kepada Allah yang kedua ini, iaitu mengakui Allah Ta'ala itulah Rabbul Alamin. Tuan-tuan dapat tak nota dia ni? Ana pergi secara urutannya. Supaya apa? Supaya kita cabang iman yang pertama kita boleh buat dalam kertas A4 nanti besar dia. Apa makna beriman kepada Allah? Ada 3 maknanya. Apa maksud iman? Iman ini ada 3 komponennya. Ada huraian-huraiannya bagi setiap tulisan kita. Anda pergi kepada perlahan-lahan supaya apa? Kita ada catatan, insya-Allah. Jelas kan? Insya-Allah. Yang ketiga, makna beriman kepada Allah, aminu billah. Makna yang ketiga, meyakini Allah bersifat sebagaimana nama-namanya yang cantik. Apa nama Allah? At-Tawwab, Maha menerima taubat. Lalu makna beriman kepada Allah, meyakini Allah Ta'ala boleh mengampunkan dosa-dosa kita. Apa nama Allah? Allah Ta'ala itu Ar-Razzaq. Kita meyakini Allah Ta'ala itulah yang memberi rezeki pada kita. Lalu maksud beriman kepada Allah yang ketiga ini, meyakini Allah Ta'ala itu mempunyai nama-nama yang cantik dan bersifat sebagai nama-namanya tersebut. Jelas tuan-tuan? InsyaAllah.
Perlahan ni anda terangkan syarah secara perlahan-lahan. Tujuan apa? Supaya kita ada nota lah, insya-Allah. Di sini kita akan belajar satu perkara, tuan-tuan. Kita akan belajar, kita bukan sahaja belajar pada malam ni, tetapi kita sedang belajar teknik mengajar. Kita sedang belajar teknik mengajar. Teknik mengajar macam mana? Satu yang besar kita pecah-pecahkan kepada yang kecil, supaya bila kita khatam nanti kitab ini, kita boleh syarahkan pula kepada orang lain, insya-Allah, dengan simple dan sederhana. Dah selesai. Dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat daripada sahabat yang bernama Abu Hurairah. Muka surat yang pertama lagi. Muka surat yang pertama, hadis riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ana biasanya bila jumpa nama sahabat, ana akan kenalkan sikit siapa sahabat tersebut, supaya kita tulis dalam catatan kita. Abu Hurairah ni, tuan-tuan, dia sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Berapa banyak? 5,376 hadis. Kita catat dalam nota kita. Abu Hurairah paling banyak meriwayatkan hadis sebanyak 5,376 hadis. Yang kedua paling banyak meriwayatkan hadis namanya Abdullah bin Umar, 2,630 hadis. Yang ketiga paling banyak meriwayatkan hadis dalam kalangan sahabat Anas bin Malik. Yang keempat yang paling banyak meriwayatkan hadis namanya Aisyah radhiyallahu anha. Yang kelima paling banyak meriwayatkan hadis namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Apa maknanya? Bukan setakat kita kenal hadis, tetapi kita juga mengenali sahabat perawi yang meriwayatkan hadis ini. Abu Hurairah, tuan-tuan, bukan namanya yang sebenar. Dia bukan nama Abu Hurairah. Namanya sebelum dia peluk Islam, Abu Hurairah ini namanya Abdus Syam. Abdu maknanya hamba, Asyam matahari, nama yang syirik. Sebelum dia peluk Islam namanya Abdus Syam, hamba pada matahari. Tak boleh kita perhambakan kepada makhluk, tak boleh, haram hukumnya. Lalu bila dia peluk Islam, Rasulullah tanya kepada dia, apa nama kamu? Dia jawab, nama aku Abdus Syam, hamba pada matahari. Lalu Rasulullah robah namanya daripada Abdus Syam menjadi nama Islamnya Abdur Rahman, hamba kepada Ar-Rahman, Allah yang bersifat dengan Maha Pemurah. Ada sejarah dia lah kenapa dia dapat nama Abu Hurairah. Anda tak jadi nak uraikan, waktu kita terbatas. Abu Hurairah ini, kalau kita nak catat sikit lagi poin dia, dia berasal dari negara Yaman. Dari negara Yaman. Lalu nama lengkapnya Abdul Rahman bin Sakhar Ad-Dusi Al-Yamani. Ini nama lengkap Abu Hurairah. Abdul Rahman namanya, ayahnya bernama Sakhar. Dia lahir di suatu kampung, namanya kampung itu Dus. Dus itu terletak di Yaman. Lalu nama lengkapnya Abdul Rahman bin Sakhar Ad-Dusi Al-Yamani. Ketika Rasulullah wafat, ketika usia Rasulullah 63 tahun, umur Abu Hurairah ketika itu baru berusia 33 tahun. Maknanya beza umur Abu Hurairah dengan Nabi sebanyak 30 tahun. 30 tahun beza umur dia. Kita baca hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Faman qala la ilaha illallah faqad 'asama minni nafsahu wa malahu illa bihaqqihi wa hisabuhu 'ala Allah. Maksudnya, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka berkata, tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Sesiapa yang mengucapkan tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, maka diri dan hartanya terpelihara daripadaku, kecuali dengan hak Islam, dan hisabnya adalah bergantung kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, hadis ni kalau tidak dimurnikan bahaya. Sebab apa? Rasulullah katakan, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersyahadat. Rasulullah ucapkan hadis ini dalam konteks peperangan. Dalam konteks peperangan. Hadis yang diungkapkan dalam konteks perang
tidak boleh diamalkan dalam konteks aman. Kalau diamalkan hadis dalam konteks perang, pada waktu aman sekarang ni, menyebabkan umat Islam akan jadi teroris. Umat Islam akan jadi yang kita katakan sebagai ISIS ataupun pengganas. Sebab apa? Rasulullah kata, aku diperintahkan untuk perang manusia sehingga mereka bersyahadah. Kita pun keluar daripada Masjid At-Taqwa nanti, masing-masing bawa parang. Kita tanya, awak nak ke mana? Saya nak perang orang yang bukan Islam sehingga mereka bersyahadah. Ini pemahaman yang salah. Bukan salah hadis, tetapi salah memahami hadis. Rasulullah ungkapkan hadis ini dalam konteks perang. Bila dalam konteks perang, bila pihak musuh ingin menyerang Islam, dua pilihan je ada. Kalau mereka peluk Islam, mereka selamat. Kalau mereka kekal dalam kemusyrikan, nescaya halal darah mereka, halallah yang kita katakan sebagai harta mereka. Faham hadis ni tuan-tuan? Lalu membaca hadis, salah satunya jangan ditinggalkan konteks ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ungkapkan tadi. Hadis dalam konteks perang perlu dinyatakan hadis ini tidak sesuai untuk kita buat dalam konteks aman sekarang. Jelas tuan-tuan? InsyaAllah. Last sekali tuan-tuan, ada seminit lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, muka surat 2. Hadis daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Uthman ini merupakan menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang digelar sebagai Dzun Nurain, orang yang mempunyai dua cahaya. Sebab apa dua cahaya mata Rasulullah dinikahi oleh Uthman bin Affan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu an la ilaha illallah dakhala al-jannah." Sesiapa yang mati dalam keadaan dia mengakui tidak ada Tuhan selain Allah, maka dia akan masuk syurga. Boarding pass untuk kita masuk syurga, ia ada pada mana? Pada kalimah la ilaha illallah. Ini boarding pass kita. Walaupun jahat macam mana sekalipun, ketika mana dia tidak mensyirikkan Allah, dia akan transit dulu ke dalam neraka, tapi satu hari nanti dia akan masuk juga ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi persoalannya bila, kan? Sebab itu selepas salat apa kita katakan? Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jangan transitkan kami ke dalam neraka. Tuan-tuan, kita berhenti dulu pada cabang iman yang pertama, muqaddimah pada malam ni. InsyaAllah bulan depan kita akan baca pada cabang iman yang seterusnya, insya-Allah. Tuan-tuan yang ambil kitab tadi boleh letakkan di depan balik. Sesiapa yang nak dapatkan pun boleh. Harganya RM25. Ada 40 naskah malam, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.